Bila penyelam tu toleh, Ben terus tergamam. Ben tengok dalam topeng scuba, muka penyelam misteri tu macam daging reput yang dah lama berada dalam air. Tak ada bola mata melainkan 2 biji cahaya merah yang memancar. Lumut hijau menyelubungi badannya dan tangannya terasa macam tulang. Ben mula panik dan terus berenang secepat mungkin naik ke atas permukaan air. Dari belakang, Ben dapat dengar suara penyelam misteri itu berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan kisah seram seorang penyelam laut daripada US yang kita sebut saja nama dia Ben, telah berkongsi pengalaman anehnya sepanjang 20 tahun bekerja dalam bidang tersebut. Mungkin benar mungkin tak, tapi kita kena percaya bahawa laut merupakan kawasan makhluk gaib yang terbesar. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Suatu hari, kumpulan band ni diberi tugasan khas buat satu penyelaman untuk baiki kapal di lautan dalam. Jarak laut dengan daratan mungkin dalam 300 batu nautika. Ketika melakukan tugasan, salah satu kipas kapal tu tersangkut dengan tali-tali tebal jala pukat kapal tunda. Jadi band pakai terus suit menyelam dan turun ke bawah kapal untuk potong tali-tali pukat tu lah. Dia bawa sebuah beg kedap udara berisi peralatan yang diperlukan, dan setelah terjun ke dalam, band pun mula buat kerja-kerja memotong dan buang tali yang tersangkut dekat kipas tu. Selesai kerja, Ben masukkan semula peralatan ke dalam beg dan naik semula ke atas kapal. Tapi ada satu perkara pelik berlaku. Masa Ben buat pemeriksaan gear dekat atas kapal dan beg peralatan yang dia bawa turun tadi, dalam beg tersebut penuh dengan cengkerang siput yang beraneka jenis. Yang menariknya, setiap cengkerang tersebut ada tulisan dan simbol yang pelik. Macam duit pun ada, sebab setiap cengkerang tu ada tulisan hieroglif yang menggambarkan cengkerang tu ada nilainya tersendiri. Ben terus tanya dengan penyelam senior yang lain, dan mereka pun cakap kadang-kadang benda macam ni berlaku juga pada mereka, tapi mereka buat tak tahu je dan bawa balik cengkerang tu ke rumah untuk disimpan. Ben dengan kumpulan dia pernah diberi tugasan dari tentera udara US yang bertaraf level 4, iaitu sangat rasa dan sulit. Ia melibatkan operasi mencari satu jet pejuang tentera yang terhempas di lautan Atlantik. Mereka diberi taklimat oleh pegawai operasi bahawa tugas mereka ni adalah untuk mengenal pasti lokasi kapal terbang terhempas dan buat penyelaman untuk pastikan keadaan bangkai pesawat dekat dasar laut tu. Difahamkan 2 orang juruterbang terhempas. Kalau boleh, mereka kena kenal pasti mayat dan keadaan mayat tersebut. 2 juruselam termasuk Ben ditugaskan untuk ke bawah. Mereka dibawa oleh kapal tentera ke lokasi jet yang disyaki terhempas tu. Lepas pakai peralatan selaman laut dalam, mereka diturunkan guna kabel jauh ke dalam laut. Untuk pengetahuan, peralatan yang mereka guna dan pakai bukan macam peralatan scuba yang biasa, tapi mereka pakai pakaian besi macam baju angkasawan, sebab tekanan bawah laut dalam lebih 300 meter tersangatlah kuat. Dari jauh,
mereka nampak bangkai tersebut terletak di dalam dasar laut. Anehnya, bangkai jet tersebut terletak di satu tempat macam padang pasir yang tak ada apa pun dekat sekelilingnya. Kebiasaannya mesti ada terumbu karang atau benda-benda lain dekat sekeliling kapal yang terhempas ke dasar laut. Sampai dekat bangkai jet, mereka tak nampak sebarang kerosakan atau apa-apa kecacatan pun pada badan, sayap atau kokpit jet tu. Ini mustahil sebab kapal terbang yang terhempas dengan kelajuan tinggi menjunam ke laut ibarat terhempas atas simen konkrit, mesti akan berkecai dan sisa-sisanya mesti akan bertaburan. Apa yang lebih peliknya, masa mereka intai ke dalam kokpit, tak ada mayat juruterbang pun dekat situ. Yang ada hanya gambar keluarga juruterbang terselit dekat tempat duduk. Tak ada tanda-tanda menunjukkan ada juruterbang dalam kapal tersebut, sedangkan pegawai operasi cakap sepatutnya ada 2 juruterbang yang bawa jet pejuang tu. Mereka terus laporkan kepada penyelia operasi apa yang mereka nampak. Tak lama kemudian, tentera pula ambil alih operasi tersebut dan Ben tak ada lagi dengar berita tentang operasi itu. Satu lagi peristiwa misteri dan menakutkan berlaku di satu lokasi laut dalam bagi tugasan pencarian sisa kapal. Biasanya bergantung kepada kerumitan dan besarnya sesuatu projek. Minima akan ada 2 orang penyelam, manakala kru kapal yang lain akan jaga peralatan penyelam. Satu cara untuk kenal pasti kedudukan penyelam dekat dalam laut adalah berdasarkan buih-buih yang timbul di permukaan air. Bila seorang penyelam bernafas keluar, udara akan dilepaskan dari peralatan dan akan naik ke atas. Dengan cara ni, mereka yang ada dekat atas boleh tahu sama ada penyelam berada di mana dan dalam situasi bahaya atau tak. Masa tu, Ben ditugaskan untuk berada di atas kapal dan jaga peralatan penyelam. Pada mulanya, semua dalam keadaan baik. Tapi, lepas lebih kurang 40 minit operasi menyelam, kelihatan dalam lebih kurang 10 meter dari kapal, ada satu kepulan buih timbul di permukaan laut. Memandangkan mereka berada jauh dari darat dan tak ada kapal lain yang jalan ke operasi selain kapal mereka, jadi mustahil ada penyelam lain yang terlibat sekali. Ben terus bagi tahu penyelia projek dan penyelia kata mungkin arus yang bawa buih tersebut. Tapi tak lama kemudian, mereka yang berada atas kapal terdengar bunyi macam jeritan haiwan yang amat nyaring datang dari laut, kemudian terus sunyi. Mereka berdua terus bagi isyarat pada penyelam-penyelam dan bertanya kalau ada apa-apa yang aneh berlaku. Penyelam kata semua normal je kat bawah tu. Tapi penyelia projek rasa tak sedap hati dan bagi isyarat pada penyelam untuk naik ke atas. Firasat penyelia tu tepat sekali sebab lebih kurang 20 meter dari kapal, mereka nampak macam satu kumpulan buih yang amat banyak tengah bergerak ke arah lokasi penyelam. Mereka terus diarahkan untuk tarik penyelam ke atas secepat mungkin, dan walaupun ini amat membahayakan nyawa penyelam sebab mereka tak buat proses dikompres dengan cara yang betul, tapi lebih baik daripada dikejar gelombang buih dalam lautan yang mereka pun tak tahu apa benda sebenarnya. Sebahagian dari tugas Ben sebagai penyelam laut dalam syarikat ni memerlukan mereka jalan ke aktiviti sosial korporat untuk masyarakat setempat bergantung kepada kepakaran mereka. Salah satunya adalah membantu pihak berkuasa tempatan dalam operasi menyelamat kalau berlaku sebarang bencana alam atau kemalangan. Ben masih ingat lagi satu tragedi jambatan gantung runtuh. Berpuluh kenderaan jatuh ke dalam sungai dekat bawah jambatan tu. Mereka dipanggil pihak berkuasa untuk bantu operasi menyelamat dan kenal pasti kalau ada mangsa yang hidup atau mati dalam sungai itu. Sebagai juruselam profesional dengan bertahun pengalaman, mereka dah lali tengok bangkai kenderaan terhempas atau karam dekat dasar laut. Kebiasaannya kenderaan tentera atau komersial dan mangsa atau mayat yang ditemui adalah orang dewasa. Tapi dalam kes ni sangat tragis sebab kebanyakannya adalah kenderaan awam dan mayat-mayat yang dikenal pasti adalah keluarga dan kanak-kanak dalam perjalanan mereka untuk bercuti sekolah. Hari pertama, mereka menyelam ke kawasan sungai yang deras dan dalam airnya. Keadaan air yang keruh dan kelam susah untuk mereka nak cari mayat. Mereka hanya nampak kelibat pelbagai kenderaan dekat dalam lubuk dan bertimpa-timpa antara satu sama lain. Ben dan seorang lagi penyelam ditugaskan untuk cari seberapa banyak mayat dan bawa naik ke atas. Hari pertama, mereka berjaya keluarkan 6 mayat dewasa dan kanak-kanak. Masih banyak lagi mayat yang dipercayai belum dijumpai berdasarkan anggaran kematian dan kehilangan orang oleh
oleh ketua operasi menyelamat. Esoknya Ben menyelam seorang diri sebab kawan seorang lagi tu terpaksa buat tugas lain. Ben mula menyelam dan cari mangsa dalam sebuah bas persiaran. Kelihatan bas tersebut dah remuk sebab terhempas ke dasar sungai dan harapan untuk cari tubuh mangsa dalam keadaan baik mungkin tipis. Ben masuk dalam bas ikut tingkap dan rasa pelik. Tengok dalam keadaan bas tu macam tak ada penumpang, kosong. Ben mula risau, takut-takut kalau ada pemangsa besar macam ikan atau buaya dalam sungai tersebut dan makan mayat-mayat penumpang tu. Kemudian Ben beralih ke arah satu kenderaan minivan. Sama macam tadi, tak ada mayat yang dijumpai dan Ben cuba bersangka baik, mungkin ada penyelam lain yang dah tolong bawa mayat tu ke darat. Tiba-tiba dari jauh Ben nampak satu kelibat manusia berpakaian penyelam yang masuk ke dalam satu bangkai kereta tak jauh dari kedudukan dia. Hati Ben mula lega sebab ada penyelamat lain yang datang tolong. Ben terus berenang menghampiri penyelam tersebut untuk bantu dia. Tapi ada sesuatu yang tak kena pada penyelam tu. Pakaian selam dan peralatan skubanya nampak agak lusuh. Tangki oksigennya pun dah ada kesan karat dan berlumut. Sebagai seorang penyelam, ini adalah satu perkara yang paling tak selamat dan profesional. Ben hanya pantau je penyelam tersebut dari jarak lebih kurang 4 meter. Tiba-tiba Ben tersedar sesuatu. Tak ada buih yang keluar dari peralatan skubanya dan sepatutnya tak ada penyelam lain yang ditugaskan untuk operasi penyelamat selain syarikat dia. Perlahan Ben berenang ke arah penyelam misteri tersebut dan cuba tarik perhatian dia. Penyelam misteri itu masih sibuk keluarkan mangsa dalam kereta tanpa pedulikan Ben ni. Ben rasa tak puas hati. Dia berenang ke sebelah penyelam tu dan cuik bahunya. Bila penyelam tu toleh, Ben terus tergamam. Ben tengok dalam topeng scuba, muka penyelam misteri tu macam daging reput yang dah lama berada dalam air. Tak ada bola mata melainkan 2 biji cahaya merah yang memancar. Lumut hijau menyelubungi badannya dan tangannya terasa macam tulang. Ben mula panik dan terus berenang secepat mungkin naik ke atas permukaan air. Dari belakang, Ben dapat dengar suara penyelam misteri tu berkata, "Come back here, we need to help them." Esoknya Ben terus demam dan dikecualikan dari ikut operasi tersebut. Sebagai seorang penyelam laut dalam, dah banyak jenis binatang laut dan ikan yang Ben jumpa. Ada yang biasa, ada yang jarang jumpa dan ada juga yang tak dapat kenal pasti spesies apa binatang tersebut. Salah satu peristiwa yang menakutkan berlaku masa mereka buat operasi cari serpihan kapal di sebuah tempat dekat perairan Caribbean. Ia salah satu tempat yang lain dari biasa sebab airnya sangat jernih dan tak sesejuk macam lautan Atlantik. Untuk tugasan ni, Ben dan seorang lagi kawan penyelam diturunkan guna platform besi dengan dinding kawat besi di sekelilingnya. Tapi dekat bahagian atas terbuka untuk memudahkan mereka keluar dan naik ke atas permukaan. Pemandangan jelas dalam air yang jernih membolehkan mereka menikmati suasana dalam laut ketika diturunkan. Pelbagai hidupan air di terumbu karang dapat dilihat dan bermacam-macam kawanan ikan berenang ke sana ke sini. Masa mereka berada di kedalaman lebih kurang 50 meter, suasana dah berubah. Air kelihatan biru dan kelam. Tak ada bunyi atau ikan melainkan mereka je. Suasana hening tu tiba-tiba berubah jadi cemas sebab mereka terasa macam ada sesuatu benda yang besar langgar platform mereka dari bawah. Boom. Mereka berdua terkejut dan terus pandang ke bawah. Apa yang mereka nampak sangat menakutkan. Ada satu bayangan makhluk macam ikan gergasi berukuran 15 meter panjang dan 6 meter lebar tengah berenang bawah platform mereka. Ikan gergasi tu berlega-lega mengelilingi mereka macam mengawasi penurunan platform tersebut. Ben cuba kenal pasti jenis ikan tersebut tapi susah sebab keadaan kelam dan ikan tersebut berada 200 kaki dari mereka. Mereka berdua segera bagi isyarat pada kapal menandakan ada kecemasan. Tiba-tiba mereka rasakan suasana jadi kelam dan ada bayangan bergerak atas mereka. Bila mereka pandang ke atas, ikan gergasi tu sekarang tengah berenang atas platform dan kali ni Ben nampak jelas makhluk tersebut. Ikan gergasi tu macam ikan jerung tapi kulitnya berwarna coklat kehitaman dan bersisik macam cengkerang. Giginya pula taring kecil tapi berlapis-lapis dan sangat tajam. Mereka berdua tak pernah tengok ikan tersebut selama mereka menyelam atau tengok di mana-mana buku atau gambar. Ikan tu berenang-renang dekat atas mereka berdua macam tengah tunggu mereka keluar dari platform. Mereka berdua
dah panik. Tiba-tiba mereka rasa satu hentakan dekat tepi dinding platform sampai mereka berdua terhumban ke tepi. Dinding besi tersebut remuk dan ternampak satu bentuk hentakan macam muncung ikan. Ben terus guna flare kecemasan dan baling keluar platform. Ikan gergasi tersebut terus berenang menjauhi platform. Ben dengan kawan dia pula terus bagi isyarat pada kapal untuk tarik mereka naik ke atas. Mereka dah tak sanggup lagi nak teruskan operasi ni lagi. Ini bunuh diri namanya. Sebaik naik ke atas, mereka tengok betapa remuknya dinding tersebut, dan kalau kena satu lagi hentakan, dah pasti meruntuhkan dinding platform tu. Sepanjang pelibatan Ben sebagai seorang penyelam laut dalam, mereka dah belajar dan didedahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan seperti sains marin, pembacaan peta, kaji cuaca dan lain-lain ilmu saintifik yang wajib dipelajari supaya sentiasa bersedia hadapi apa jua keadaan. Tapi ada juga benda lain yang walaupun tak termasuk dalam silibus, namun setiap penyelam laut dalam kena tahu, dan ini diturunkan dari penyelam senior kepada penyelam-penyelam yang lain. Salah satunya adalah kewujudan Keeper of the Deep, penghuni laut dalam. Walaupun kebanyakan mereka berfikiran moden dan tak peduli tentang mitos dan legenda tersebut, tapi bila melibatkan keselamatan dan nyawa, nak tak nak mereka terpaksa akui dan percaya benda-benda ni. Apatah lagi dah ada kes kematian rakan-rakan penyelam lain yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Satu kejadian yang meragut nyawa penyelam laut dalam pernah berlaku pada tahun 2012. Mereka telah dipanggil untuk lakukan operasi menyelamat oleh pihak berkuasa untuk naikkan mayat penyelam yang tersesat dalam ekspedisi gua bawah laut. Tugas ni memerlukan kepakaran penyelaman dan pengetahuan laut yang tinggi, sebab bukan calang-calang penyelam mampu menyusuri laluan gua laut dalam yang gelap gelita dan banyak laluan mengelirukan. Dua orang penyelam ditugaskan untuk ekspedisi ni. Seorang ada 13 tahun pengalaman menyelam dan seorang lagi walaupun kurang pengalaman, lebih kurang 5 tahun, tapi sangat arif dengan arus dan laluan gua laut dekat situ. Mereka menyelam guna peralatan scuba khas dan laut dekat situ terkenal dengan suhu airnya antara 3 hingga 5 darjah Celsius. Lepas diberi taklimat, mereka berdua turun dan masuk ke dalam gua laut yang terkenal sebagai salah satu gua laut yang terdalam dan terpanjang di lautan. Mereka diberi koordinat dan anggaran lokasi mayat penyelam berdasarkan maklumat dari pihak kerajaan. Penyelam senior bernama West bergerak dekat depan, penyelam kedua bernama Zack dekat belakang. Mereka guna lampu spotlight dan tali sebagai tanda dan menyusuri laluan di dalam gua tersebut dengan penuh berhati-hati. Lebih kurang 30 minit kemudian, akhirnya mereka sampai ke lokasi mayat penyelam lemas tu dan mula jalankan operasi tarik mayat. Tali dipasang kemas pada mayat penyelam supaya dapat dibawa naik. Tiba-tiba mereka nampak dekat depan mereka ada cahaya sama-sama macam spotlight dan kelibat seorang penyelam lain tak jauh daripada mereka. Walaupun air laut tu gelap, mereka nampak dengan jelas ada kelibat manusia lain dekat situ. Kemudian sayup-sayup mereka terdengar suara orang minta tolong dari kelibat tersebut, dan kelibat tu semakin lama makin jauh ke depan. Sebagai seorang penyelam, naluri pertama mereka adalah untuk selamatkan penyelam tersebut, sebab itu memang dah jadi tugas mereka. Zack nak pergi tolong, tapi cepat-cepat West tahan dia. West yang jadi ketua penyelamat bagi isyarat supaya abaikan dan fokus pada tugas mereka. Zack pelik. Kalau ikutkan bacaan tangki oksigen, dia yakin boleh sampai ke penyelam tu dan tarik dia sekali. Tapi Zack teringat semula taklimat dekat atas kapal tadi bahawa tak ada sebarang ekspedisi dijalankan lagi di bawah dan tak ada yang turun untuk tolong operasi mereka. Tambahan pula, tak masuk akal penyelam tersebut boleh berenang lebih jauh daripada mereka. Tiba-tiba suara sayup-sayup minta tolong tadi berubah jadi suara ketawa macam seorang kanak-kanak yang tengah ejek mereka. Zack terus berubah dari nak tolong terus nak naik ke atas secepat mungkin. Setelah segala-galanya siap, mereka terus menyusuri balik jalan keluar dari gua tersebut dengan mayat penyelam lemas yang telah diikat sekali. Sepanjang perjalanan, Zack dapat dengar dekat belakang mereka bunyi hingar-bingar macam pergerakan orang dan suara orang bercakap dalam bahasa aneh dan tak difahami. Sebaik saja mereka naikkan mayat penyelam ke kapal dan keluar dari sut selam mereka, barulah West bagi tahu apa yang mereka nampak bukanlah manusia. Sebaliknya, digelar di kalangan komuniti penyelam laut dalam sebagai Keeper of the Deep. Kerja mereka ni adalah bermain ilusi dan tarik penyelam ke dasar laut hingga hilang arah dan akhirnya lemas sebab kehabisan oksigen. Mayat penyelam yang dibawa naik ke atas tersebut disyaki salah seorang mangsa terbaru makhluk ni.
Salah satu dari tugasan komersial yang banyak mereka buat dalam laut adalah bekerjasama dengan pelantar guridi minyak oil rig. Kebiasaannya mereka diberi kontrak untuk jaga struktur dan mengawasi keadaan bawah laut, dan bayaran yang ditawarkan oleh syarikat minyak amatlah lumayan. Skop kerja mereka biasanya ialah masuk menyelam pada sesi pagi dan petang, bergantung pada arus dan cuaca juga. Mereka akan menyelam ke dalam laut untuk pantau keseluruhan struktur pelantar dan pastikan tak ada apa-apa halangan atau benda yang boleh menyebabkan risiko kepada pelantar minyak. Satu hari mereka dapat aduan dari satu syarikat minyak bahawa salah satu pelantar minyak mereka di lautan selalu terasa gegaran dekat bawah laut, menyebabkan kru-kru pelantar semua rasa bimbang. Mereka diminta untuk siasat kalau ada apa-apa masalah dengan struktur pelantar bawah laut atau sabotaj yang dilakukan oleh syarikat minyak lain atau sebagainya. Kebiasaannya kerja pengawasan ni dilakukan oleh 2 orang penyelam, dan mereka tentunya perlu menyelam hingga lebih 100 meter untuk tengok ke bawah pelantar. Disebabkan ini adalah perkara yang amat serius, nak tak nak mereka terpaksa turun walaupun hari dah semakin senja. Lepas pakai suit khas, kru penyelam pun masuk ke dalam dan turun menyusuri tepi bingkai besi rig yang amat besar tu. Sikit demi sikit mereka periksa keadaan besi tu untuk tengok kalau ada kesar retakan atau kerosakan. Pada kedalaman 10 hingga 40 meter tak ada apa sebarang keganjilan atau kerosakan pada batang-batang rig tu. Tapi bila mereka turun ke 50 meter ke bawah, kru penyelam nampak macam ada 3 garisan dekat batang rig tu. Jarak antara garisan tu agak lebar dan selari antara setiap garisan. Makin mereka menyelam ke dalam hingga ke 100 meter, garisan tu makin tebal dan terbenam ke dalam besi pelantar. Garisan tu macam dibuat dengan sengaja guna alat pencakar yang besar. Tapi yang jadi tanda tanya ialah binatang apa yang boleh buat cakaran yang dalam dekat besi tu pada kedalaman lebih 100 meter. Kalau nak dikatakan itu adalah sebab kelemahan struktur yang mengakibatkan retak, ia akan berupa macam retakan besi yang biasa dan tak akan nampak macam 3 garisan yang jaraknya selari dan konsisten dari atas sampai ke bawah laut. Garisan tu macam 3 kuku gergasi yang sangat kuat sampai mampu cakar batang besi pelantar tu. Kru penyelam pun tak nak pergi jauh ke dalam lagi dan segera naik ke atas. Mereka laporkan apa yang mereka nampak pada syarikat minyak. Beberapa minggu lepas tu mereka dapat tahu semua kru dekat pelantar tersebut dah dipindahkan dan pelantar minyak tu dibiarkan dekat tengah laut hingga syarikat minyak buat keputusan sama ada nak biarkan saja atau ditarik ke yard untuk dibaiki. Alright, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.